Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 19 dan ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Terjemahannya, adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang yang berjaya. Berdasarkan ayat tersebut, ia menjelaskan bahawa betapa mulianya orang yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut merupakan sebab turunnya ayat 19 dan 20 surah At-Taubah. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat tersebut. Seterusnya, fiqh al-awlawiyat bermaksud mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Terdapat 5 prinsip asas dalam fiqh al-awlawiyat. Yang pertama, bersumberkan dalil syarak. Yang kedua, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Yang ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Yang keempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Dan akhir sekali, yang kelima, mengambil kira tahap keupayaan individu. Baiklah, seterusnya saya dan saudari Aisyah Nazihah akan membentangkan tentang pelaksanaan fiqh aulawiyat dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, bidang pelaksanaan fiqh aulawiyat terbahagi pada 3, iaitu ilmu dan pemikiran, amalan dan tuntutan syarak. Pertama sekali, dari segi ilmu dan pemikiran. Prinsip alamnya ialah mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Contoh aplikasi yang pertama, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya, kita mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu yang lain. Contoh yang kedua pula, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap ibadah bagi umat Islam. Contohnya, kita mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan berbanding dengan ilmu di bidang-bidang yang lain. Baiklah, seterusnya dalam amalan, mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan yang kurang bermanfaat. Dengan ini, kita dapat mengutamakan
mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Yang kedua, kita dapat mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat yang berbentuk peribadi. Sebagai contoh, mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyakkan amalan sunat untuk peribadi. Seterusnya, tuntutan syarak. Mengutamakan perkara pokok berbanding perkara cabang. Dengan ini, kita dapat mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Sebagai contoh, mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Dan yang kedua, mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan amalan sunat. Contohnya, mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Dan yang ketiga, menguasai asas-asas akidah Islam berbanding dengan perkara syariat. Sebagai contoh, mempelajari asas-asas akidah Islam terlebih dahulu sebelum memperhalus isu-isu fiqh. Kepentingan fiqh al-aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Pertama, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariah, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Seterusnya, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Selain itu, mereka akan membuahkan hasil kerja berkualiti dan efektif selain mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Pengajaran ayat. Kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadah. Selain itu, kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Akhir sekali, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran di hari akhirat kelak.